أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Jemput tuan-tuan, banyak lagi tempat kosong, ada dot-dot kuning tu. InsyaAllah mai-mai. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, amma ba'du. Alhamdulillah, jom kita pilih tempat yang terbaik. Kod-kod esok kita mati dalam bawa tempat yang terbaik di sisi Allah Ta'ala. InsyaAllah, jom kita pilih dalam usaha untuk mendekatkan diri kita kepada Allah. Ya, sebab selalu kita sebut bahawa Allah bukan nak tengok kejayaan kita, tapi dia nak tengok usaha kita. Nak ke tidak berubah, nak ke tidak belajar, tak pandai tak apa, tapi usaha untuk memperbaiki diri itu adalah matlamat kita menambah ilmu dalam pengajian kita itu. Baik, alhamdulillah. Syukur kita pada Allah Subhanahu wa taala, lebih kurang 100 hari kita tak jumpa. 100 hari. Dan 100 hari itu yang sebelum tu Allah Subhanahu wa taala bagi ruang, kita duk kata sibuk lah, tak sempat nak ngaji Quran. Allah bagi tempoh tu apa pun tak ada kerja, tak baca juga Quran. Penat je, tak sempat nak solat tahajud, siang kerja penat, Allah tak bagi kerja langsung, tak bangun juga waktu malam. Kan? Itulah namanya manusia. Masa masjid tutup, tergedik-gedik nak datang. Bila buka pintu masjid, pintu hati tak terbuka pula. Itu, jadi gitu. Maka itulah namanya manusia. Jadi kita ni perlu memperbaiki diri kita setiap hari daripada masa ke semasa. Ulama kata bahawa hari ini semestinya wajib lebih baik daripada semalam. Wajib lebih baik daripada semalam. Kalau hari ini sama seperti semalam, itu tanda kita rugi. Sebab Allah tambah lagi 1 hari hidup kita, buat main-main lagi. Tapi kalau hari ini lebih teruk daripada semalam, itu tanda kita celaka. Sebab selalu ulang patah perkataan kita, takut-takut tiada esok bagimu. Jadi cukuplah dengan ruang yang Allah bagi. Tuan-tuan, puan-puan, jutaan manusia dijangkiti virus. Ratusan ribu manusia yang mati. Manusia yang tak cukup makan ni berlambak-lambak, hidup jadi huru-hara sekejap saja. Tu pun manusia tak dapat peringatan juga daripada Allah Ta'ala. Tak tahulah nak nunggu apa datang baru kita nak berubah. Ya, jadi kita usahalah insya-Allah. Baik, menyambung pengajian kita di dalam kitab kecil kita ini, apa artinya aku menganut Islam. Dalam kitab Madza Ya'ni Al-Intima'il Islam, apa arti aku menganut Islam. Dan kita berhenti yang terakhir di muka surat 63. Betul ke? Betul ya? 3 hari bulan 2. 3 hari bulan 2, hari ni berapa hari bulan? 18 dah. 18. 17 hari bulan 7. Allahu Rabbi. Tu dia, jenuh. Panjang masanya kita diberi kerehatan. Takut rehat saja berat badan je naik. Kan ya. Maka insya-Allah kita tambah ilmu hari ini, disambung di muka surat 65. Sambung di muka surat 65 dalam bab 1. Bab pertama hari tu kita ngaji saya mesti Muslim dalam bab akidah. Bab pertama selesai. Apa maksud akidah? Keimanan kita kepada Allah Ta'ala tidak ada perbezaan langsung, melainkan La ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Tak ada langsung syirik. Itu keimanan, kepercayaan.
Kita masuk pula dalam bab seterusnya, bab tu saya mesti muslim dalam bab ibadah. Semua ibadah kita bertunjangkan apa yang telah diajar oleh Nabi SAW. Ya, tidak ada ibadah yang kita pandai-pandai buat ikut kita sendiri, tak ada. Semuanya kita berpandukan kepada sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang ni sangat-sangat penting. Bab yang telah kita belajar juga, iaitu bahagian ketiga hari tu, saya mesti muslim dalam bab akhlak. Akhlak, kepribadian. Iman yang teguh dengan amal yang tepat menghadirkan kepribadian dan akhlak serta sifat yang cukup mulia di sisi Allah. Tapi kalau iman yang masih gusar gitu, ibadahnya kejap ada kejap tak ada, maka nafsu amarahnya masih besar dalam hati. Ya, syaitan masih menguasai dia, perangai dia masih tak berapa elok dan sebagainya. Ya, bergaduh sana bergaduh sini dan sebagainya. Itu akhlak. Ya, akhlak satu-satu benda yang Nabi dahulukan ketika Nabi diangkat menjadi Rasul. Ketika Nabi berdakwah, amal Nabi yang pertama adalah akhlak, mempamerkan perilaku yang baik, sehingga orang bukan Islam ketika itu, dia itu terindah, terasa indah dengan amal, dengan perbuatan dan cara kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, jadi hari ini yang kita paling takut, ya, kita paling takut ada sebahagian orang bukan Islam yang memeluk Islam. Mereka berkata, alhamdulillah, kami kenal Islam sebelum mengenal baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hari ketiga, yang ni kita masuk dalam bab keluarga. Saya mestilah bersifat seorang Islam, ya, seorang Muslim terhadap ahli keluarga saya. Maksudnya bukan hanya saya Islam, saya nak mengislamkan juga ahli keluarga saya. Bukan saya seorang nak masuk syurga, tapi saya nak sambut kata-kata Allah dalam surah Ar-Ra'du, surah 13 ayat 23, di mana Allah akan masukkan kamu ke dalam syurga bersama dengan mak dan bapa kamu dan pasangan hidup kamu dan zuriat keturunanmu. Surah Ar-Ra'du, surah 13 ayat 23. Allah janji. So kita sepatutnya ada perjuangan. Pada malam ni kita nak berjuang, bukan hanya kita nak faham agama, kita nak bini kita faham agama, kita nak anak-anak kita faham agama. Bukan kita seorang saja yang nak solat tahajud, tapi kita juga nak mengajak dia orang untuk solat tahajud. Begitulah. Dan bukan seorang kita je bermatlamat untuk menghuni atau menjadi penghuni syurga Allah. Kalau boleh kita nak sama-sama dengan isteri, anak-anak, mak bapak, semua berada dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Inilah tugasan kita yang keempat. Tugasan pertama, diri kita dulu menjadi contoh. Suami tak boleh nak mengajar bini kalau perangai suami sekali tak tentu hala. Kalau suami pun perangai setan pun takut dengan dia, macam mana nak ngajar bini? Maka perbetulkan akhlak suami. Macam mana suami nak suruh bini solat kalau dia sendiri pun lihat. Macam mana dia nak suruh bini baca Quran kalau dia sendiri pun tak kenal alif bata? Macam mana dia nak suruh bini ni cari redha Allah dalam akidah kalau dia sendiri pun syirik kepada Allah Subhanahu Wa Taala? So kita dulu malam ni tentang ketua keluarga, ya, tentang ketua keluarga. Bini kita alhamdulillah, anak-anak alhamdulillah, besok dia boleh kait. Ya Allah, macam mana aku kena masuk neraka ni? Yelah awak buat gini. Dah laki tak ngajar, kan laki kena. Itu kan, ya. Sama juga. Maka kita tengok Bismillahirrahmanirrahim. Sebenarnya apabila saya telah menganut agama Islam, maksudnya kita lah telah diislamkan. Ini kita untunglah keturunan kita Islam, maka kita dapat Islam. Maka saya wajib menjadi seorang pendukung risalah Islam, yakni risalah ini dalam kehidupan. Bahkan saya wajib menjadikan seluruh kehidupan saya untuk mematuhi segala arahan dalam risalah ini. Itu tugas pertama. Apabila kita menyebut kalimah la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah, maka ketika itu
wajib mendukung Islam. Apa jadi pun diri kita tidak boleh berpisah dengan Islam. Kau nak meniaga, tak boleh pisah dengan Islam. Kau nak buat kenduri kahwin, tak boleh pandai-pandai pisah dengan Islam. Jangan angkat nikah je ikut Islam. Ya, khatam Quran ikut Islam, tapi kejap lagi ada joget lambak. Itu. Maka semua kena ada kaitan dengan Islam. Maka bukan hanya kita menganut Islam, malah orang Islam yang disebut. Saya suka cerita kepada tuan-tuan dan perempuan. Bagaimana saya pernah menonton satu YouTube. YouTube tu TV Hindustan. Bukan cerita Hindustan, TV Hindustan. Wawancara pengacara dengan Shah Rukh Khan dan juga dengan Dr. Zakir Naik. Ya, nak cerita tentang agama. Okey, maka Shah Rukh Khan berbangga mengatakan, saya Islam, keluarga saya tak kisah, tapi yang penting saya adalah orang Islam. Dan Dr. Zakir Naik jawab, kita bukan hanya perlu menjadi orang Islam, tapi kita perlu menjadi praktikal Islam. Orang Islam yang bergerak dengan Islam, yang beramal dengan Islam. Praktikal Muslim. Jangan mengaku je, IC nak, oh Islam. Gitu, dekat tu je. Kan ya? Maka kita perlu jadi praktikal Muslim. Bagi praktikal Muslim, dia tak boleh benarkan isteri dia itu beragama lain. Tak boleh. Dia kena didik anak isteri dia itu supaya dekat dengan agama. Gitu. Ya, selepas dia mu'alaf, kalau tiba-tiba isteri dia tak nak masuk Islam dulu, dia dulu masuk Islam, maka ada masa bagi dia 3 kali suci. Ada masa duduk dulu, tak ada masalah kan, tak ada masalah. Tiba-tiba dalam tempoh sebelum 3 kali suci, isteri dah masuk Islam, maka mereka tidak perlu dinikahkan semula. Itu ada hukum hakam. Ini tajuk yang pernah saya bincang dalam program Tanyalah Ustaz pada dulu-dulu ni lah, pernah bincang yang tu. Jadi hak ni soal pokok dulu. Kita telah dipilih menjadi orang Islam, maka kita kena jadi pendukung Islam. Kita kena mematuhi seluruh apa yang Islam suruh. Itu tugas pertama sebelum kita bercakap pasal ahli keluarga. Masuk paragraf yang kedua. Maka apabila anutan saya terhadap Islam itu mewajibkan saya menjadi Muslim di sudut kejiwaan, keyakinan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah kata bukan sekadar hidup di dunia, malah nanti ada kematian. Allah kata bukan hanya ada kematian, adanya alam barzah juga. Allah kata bukan hanya ada alam barzah, di alam barzah ada mukar dan nakir, ya, ada hisab, ada itu dan ini dan sebagainya. Kita ada pertemuan dengan malaikat, soal jawab dan sebagainya. Kita ada mahsyar, itu semua keyakinan yang perlu ada kepada orang Islam dari sudut jiwa dia. Dia tak risau sangat tentang dunia dia, tapi dia risau tentang akhirat dia, yang tu jiwa dia. Ya, insya-Allah. Baik. Itu kejiwaan ini disebut sebagai akidah, ibadah dan akhlak yang kita mulakan tadi. Maka kewajiban yang sama juga menuntut saya berusaha menjadikan masyarakat yang saya hidup di dalamnya sebagai masyarakat Muslim. Bukan hanya kita je. Kita disuruh supaya sebarkan salam. Kenapa? Mau berdakwah kepada sahabat kita yang Islam, selepas itu berdakwah kepada mereka yang bukan Islam. Kita nak kalau boleh semua orang masuk syurga bersama kita. Macam tu kita nak. Ya, kita tak nak ikut suka hatilah. Orang Melayu kan dia kata gitu, kubur kan masing-masing. Dia kata kubur masing-masing. Dia tak tahu yang kubur tu orang lain kena korek bagi dia. Takkan dia boleh korek sendiri, lepas tu mati golek masuk sendiri. Tu manusia. Ya, maka itu bahayanya manusia apabila dia tidak menjadikan hidupnya untuk berjuang menjadikan masyarakatnya juga Muslim. Baik, adalah tidak memadai dengan saya menjadi Muslim seorang diri sahaja, sedangkan orang di sekeliling saya tidak dihiraukan
Kerana di antara kesan-kesan dari seruan Islam dan kemesraan dalam jiwa manusia, yakni yang telah benar-benar beriman, ialah ia merasai tanggungjawab terhadap orang lain dengan mengajak dan menasihati mereka dengan Islam, serta gairah mengambil berat ke atas mereka sebagai realisasi dari amaran Rasul sallallahu alaihi wasallam. Baik. Orang Islam dia kena tengok seluruhnya. Siapa masyarakat yang paling dekat? Ahli keluarganya. Masyarakat yang paling kecil bagi diri dia, tugasan kepada ketua keluarga memastikan isteri kita, memastikan anak-anak kita. Yang tu dulu. Kalaulah setiap rumah tangga memainkan peranan ini, maka mudahlah jadinya. Masalahnya peranan ini diberi tugasan kepada ustaz dan ustazah, alim ulama dan para asatizah sahaja. Ya, ayah-ayah tidak memainkan peranan. Peranan apa? Ada 3 peranan. Ulama mengatakan bahawa seorang ketua keluarga berkewajiban memperkenalkan dirinya, isterinya dan ahli keluarganya 3 perkara, iaitu yang pertama, memperkenalkan mereka kepada Allah. Semua kena kenal dan semua perlu ada hubungan yang dipanggil sebagai hablu minallah. 1. Yang kedua, ketua keluarga kena bawa dirinya, isterinya dan ahli keluarganya untuk diperkenalkan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya, Rasul, kita panggil Rasul wal abdu, messenger, ataupun kita dipanggil sebagai pesuruh dan juga hambanya. Ya, Rasul sebagai pesuruh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga, seorang ketua keluarga wajib bawa diri dia, isteri dia dan anak-anaknya, memperkenalkan mereka kepada Islam. 3 perkara. Allah, Rasul, Islam. Ada 3 perkara. Dengan dibatasi 2 perkara. Kenal Allah, kenal Rasul, kenal Islam dengan batasan bersandarkan Al-Quran dan As-Sunnah. Ajak keluarga kita gitu. Macam kita juga. Kita nak solat, siapa menonton Tanyalah Ustaz 2-3 hari lepas, saya ada program Tanyalah Ustaz bercerita pasal solat. Dan saya sebut perkara yang paling mudah. Kalau Nabi solat subuh macam kita time sekarang ni, lebih kurang hampir pukul 6 macam tu kan, katalah pukul 6, maka kita jangan solat pukul 8. Maksudnya solat ikut sunnah Nabi. Ya, kalaulah kita Nabi solat 2 rakaat, awak jangan pandai-pandai buat 2,5. Maksudnya semua perbuatan berlandaskan Al-Quran dan petunjuk daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada satu soalan dalam Tanyalah Ustaz. Dia kata, Ustaz, betulkah orang kata satu hadis, ini hadis ni pun tolong jaga juga, siapa yang tak belajar hadis ni bahaya, ambil hati-hati sikit. Sesungguhnya ada orang bagi tahu bahawa as-salatu imaduddin. Nabi bersabda bahawa solat itu tiang agama. Barang siapa yang mendirikan, maka dia mendirikan agamanya. Barang siapa yang meruntuhkan solat, maka meninggalkan solat seperti dia meruntuhkan agamanya. Hadis itu adalah palsu. Ya, sebahagian ulama kata dhaif, sebahagian ulama kata mungkar, sebahagian ulama kata batil, sebahagian ulama kata palsu. Perbincangan yang sangat jelas. So, hati-hati. Ya, betul, orang yang tidak mendirikan solat ini, dia itu agama tak kukuh dalam jiwa dia. Tetapi jangan kata dia meruntuhkan agama dia. Selagi kalimah syahadah ada pada dia, kita tak boleh kata dia yang bukan-bukan, tak boleh. Sebab tu ada manusia yang sifat dia menghukum orang teruk sangat, terlupa nak menghukum diri sendiri. Oi, kalau orang buat salah, habis neraka. Kalau orang buat salah. Tapi kalau kita relax aja, yang tu bahaya. Kalau kita kona cari dalil nak pergi menang juga, kalau kita tu lah. Kalau orang nak tembak aja, kan, ya. Maka bahayanya dalam hidup kita apabila kita tidak kembali. So kita sebagai ketua keluarga ni, yang lelaki-lelaki ni, kita sebagai ketua keluarga, adakah kita telah kenal Allah, Rasul dan Islam? Itu satu persoalan yang paling besar.
Kalaulah ketua keluarga tak kenal Allah secara dalam, secara, bukanlah kata dalam, tak payahlah dalam sangat. Kalau dalam sangat pun nanti pelik juga. Di dalam pelik. Kenal Allah sebagai Tuhan kita yang satu, yang perlu ditaati, udahlah, selesailah. Ya? Kemudian kenal Rasul, apa yang Rasul suruh kita buat, dan buatlah kehidupan mengikut sunnah Nabi SAW. Kemudian Allah dan Rasul telah bagi kita sesuatu yang dinamakan Islam, dan dalam tu ada syariat. So buatlah mengikut syariat. Okey, hari ni kita pakai face mask. Ya, kita pakai hand sanitizer. Kita bawa sendiri punya sejadah. Kita patuh kepada SOP MKN. Ya, kita patuh. Tapi SOP yang Allah Ta'ala bagi lama dah buat tak peduli. Buat tak peduli, relax. Tak ada rasa bersalah sebab tak kena saman. Kan? Polis tak datang cek. Malaikat pun tak datang tengok. Malaikat tengok, cuma kita tak nampak. Tapi buat relax. Itu bahayanya. Okey, bagus. Sangat bagus. SOP ni sangat bagus. Sebab jaga agama ni penting. Tu jangan pandai-pandai cakap pula. Apa ni masjid masih ada gini. Dulu masa masjid tutup kan gitu. Apa sal dah kedai dah buka, itu dah buka, masjid tak buka. Kau jangan cakap. Masa kau duduk diam nampak cerdik, bila bercakap bodoh rupanya. Jangan cakap. Kan? Guna ilmu. Menjaga agama, menjaga nyawa lebih utama dan dituntut daripada menjaga solat jemaah. Di rumah dia boleh solat, tapi kalau bab nyawa kalau tak dijaga, dia akan jadi satu fitnah besar terhadap agama kita. Mula hari tu kena dengan kluster tabligh, berapa banyak orang hina agama kita. Tu pun kita tak perasan. Sebab tu dalam bab ni kena hati-hati. Ustaz, saya dah kami di Selangor 40 orang kalau surau Jumaat, untuk Jumaat 40 orang. Ustaz, saya dah 3-4 kali tak boleh pergi Jumaat ni, nama tak tercalon. Adakah saya berdosa? Berdosa apa? Kau duduk je lah rumah. Ustaz, macam mana saya ni? Macam mana? Apa Allah Ta'ala nak suruh hang relax je lah, tak payah pergi. Semayang Zuhur je lah, apa susah? Ada yang sanggup beratur kat luar, semayang kat luar tu kan. Jangan tunjuk bodohnya kita. Alim ulama' dah tentukan syariat. Sebab tu memahami. Ayah atau ketua keluarga yang memahami syariat, isterinya tenang, anaknya relax. Dia bagi tahu satu adik. Dah. Awak baru 14 tahun. Umur 15 baru dibenarkan kan, 15 dan ke atas. Contoh macam kami kat Selangor lah. Kata ke ayah dah 78. Ayah tak payah dah pergi. Tu kan. Contoh. Ayah pula ada penyakit, bukan 3 dalam 1, 12 dalam 1 penyakitnya. Jadi lu dah dekat rumah, lu dah tak ada masalah. Agama indah. Agama tu indah. Ya? Jadi apa yang kita perlu buat adalah ketua keluarga, dia perlu ada tu yang Nabi sebut tu. May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Siapa yang Allah nak bagi kebaikan padanya, Allah jadikan dia faham agama. Apa maksud faham agama? Faham agama yang pertama, mungkin dia alim ulama, dia para asatizah. Faham agama yang kedua, dia bukan alim ulama, dia bukan para ustaz dan ustazah, tapi dia orang yang rajin pergi belajar. Ni macam ni yang ada ni lah. Belajar hari ni, keluar kerang lupa. Ya, betul. Sungguh, keluar kerang lupa. Lepas ni, sini tak ada makan kan sekarang kan? Tak ada. Tapi rambutan ada, rambutan sendiri. Dia orang bagi. Sungguh. Kan nak bagi tahu kita, itulah manusia. Sebab itu manusia bila berulang kali buat salah dan dia berulang kali bertaubat, Allah Maha Pengampun. Itu indahnya kehidupan manusia. Ya, hamba kepada Allah Subhanahu Wa Taala ni, maka dia ni sentiasa dapat keampunan kalau dia inginkan keampunan. Maka yang itu yang disebut bahawa dalam perenggan 1, 2, 3 ini, pertama tolong faham bahawa kita dipilih jadi Islam, so jaga. Kedua, tolong faham tugas kita bukan hanya kita saja Muslim, tapi bawa seluruh ahli keluarga kita untuk mentaati Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan bangga sangat dengan jubah dan serban kita boleh berubah, tapi anak bini caca marba, rojak, pasembu, ABC campur aduk belaka. Jangan bangga sangat.
Ya, kita kena usaha dulu. Tapi katakanlah kita setelah berusaha, berdoa puluhan tahun tapi mereka gagal mematuhinya, maka itu bukan tugasan kita. Kita serah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, baik. Seterusnya yang paragraf ketiga tu saya katakan bahawa kita ni bila nak berubah, untuk pergi cepat, seorang cepat. Tapi untuk pergi selamat, dia kena pergi jemaah. So sebab tu nak masuk syurga, kalau kita nak masuk syurga seorang, dia nampak macam pergi cepat, tapi rupanya tanggungjawab belakang dia tinggal. Anak bini dia tinggal. Anak bini tak diajar Al-Quran, anak bini tidak diajar hukum, anak bini tidak diperingatkan itu dan ini dan sebagainya. Maka habis, dia akan ditarik balik. Ya, maka sebab itu mau berubah, berubahlah secara berjamaah. Simple. Sebahagian manusia, kita lebih kuranglah 100 hari solat dekat rumah, masjid tutup, kan? Alhamdulillah, saya sangat bersyukur tak pernah dapat solat berjamaah dengan ahli keluarga 5 waktu tanpa henti. Sebab tak, kerjanya tidur makan, makan tidur, makan tidur. Jadi setiap waktu dapat solat berjamaah. Malah solat tarawih jadi imam setiap malam dengan ahli keluarga yang tak pernah dapat pun hadiah daripada Allah Subhanahu wa taala. Tapi bangangnya manusia tak ambil peluang yang Allah Taala bagi. Bini solat sendiri, laki solat sendiri, anak-anak solat sendiri. Ini satu kebodohan yang sangat melampau. Ya, ini kerugian yang sangat besar. Maka ini tengok sebab tu kita kena bergerak secara berjamaah. Kalau solat di rumah, seorang-seorang lah kata solat seorang-seorang, qabliyah tak ada harapan, ba'diyah calon bete, calon kerte, tak adanya kalau solat seorang-seorang. Tapi kalau solat di sini, qabliyahnya ada, ba'diyah dia ada, malahan masa masuk mula-mula tu dapat tahiyatul masjid lagi. Mana? Kenapa? Sebab kita berada dalam jamaah, kekuatan Allah Subhanahu wa taala bagi. Maka ini perenggan yang ketiga tu, Nabi mengingatkan kita. Cuba tengok dekat hadis kat sana ya. Hadis yang Nabi sebut, man bata walam yahtamma bi amril muslimin falaisa minhum. Barang siapa yang tidur nyenyak, tidak mengambil peduli tentang urusan umat Islam, falaisa minhum, maka bukan golongan orang Islam. Dengar betul-betul lah. Sekejap lagi baru kita tengok kedudukan hadis tu. Ya, kita tengok juga. Yang tu kena tengok. Baik. Nabi kata man bata, siapa-siapa yang tidur lena nyenyak, tidur atas dreamland, damlek pillow, vono maya karin, empuknya bantilamnya, ya, walam yahtamma bi amril muslimin, dengan tidak mempedulikan langsung. Orang miskin sebelah rumah buat tak peduli, orang yang terkesan dengan PKP, dia gaji cikgu mana ada potong gaji. Kawan sebelah tu, ya, meniaga pasar malam, runtuh apa pun tak dapat, cikgu buat relax, order food panda lagi cikgu tu. Bukan cikgu ni. Cikgu ni pencen kan. Contoh kan, ya, tak ambil berat langsung. Alhamdulillah, usaha kami dalam tempoh PKP yang pertama tu, kita dapat belanja lebih kurang 38,000 untuk bagi sumbangan kepada makanan. Hantar beras, hantar ayam 2 ekor, kita hantar. Rupa-rupanya terkesannya sangat berat. Kita alhamdulillah tak ada masalah, mampu lagi order sate kacang. Iya, mampu. Dia orang dah tak boleh dah. Maka ni hadis ni mengingatkan bahawa kalau awak mengaku jadi orang Islam, awak langsung tak peduli pasal urusan umat Islam yang lain, maka kata Nabi, falaisa minhum, dia bukan golongan mereka, iaitu golongan umat Islam itu. Jadi dia tak termasuk orang Islam lah. Tapi sabar Ustaz, jom kita tengok dulu. Saya suka kaji hadis. Saya rujuk sebelum datang tadi, tengok kitab-kitab hadis. Baik, kita dapati hadis ini adalah potongan daripada hadis yang agak panjang. Hadis ni bermula daripada hadis Huzaifah radhiyallahu anhu. Baik, Huzaifah berkata, Nabi telah bersabda, barang siapa yang di pagi hari hasrat dunianya lebih besar maka dari akhiratnya, maka tiada apa-apa dia di sisi Allah. Zero.
Kalau di pagi-pagi lagi ingat nak cari duit. Orang perempuan pula jual nasi lemak, nak beli handbag. Contoh. Yang tu je. Maka dia ingat dunia dia lebih dari segala-galanya, maka zero hidup dia di sisi Allah Ta'ala. Disambung, dan barang siapa yang langsung tidak takut kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, maka dia di sisi Allah sia-sia. Orang tu mati, orang ni kena COVID-19, orang tu kena ni, orang ni, kita tak ada apa-apa langsung. Tu hati manusia. Dan di penghujung tu baru Nabi sebut contoh dalam hadis tadi, dan barang siapa yang tidak mengambil peduli urusan kaum muslimin, maka dia bukan golongan mereka. Hadis ini riwayat dibawa daripada Huzaifah, tapi hadis riwayat daripada Al-Hakim dalam kitab Al-Mustadrak, juga disebut oleh Al-Imam Suyuti dalam kitab Al-Jami' Al-Kabir. Tapi kedudukannya, ada seorang perawi yang namanya Ishaq bin Bishr. Rupanya dia adalah pemalsu hadis Nabi SAW. So ulama kata hadis ni hukumnya palsu, bukan dhaif. Ya, hukumnya palsu, maudhu'. Baik, kalau kita ngaji hadis, paling atas sahih. Kalau dikaji kat bawah tu apa? Hasan sahih, baik yang membawa kepada sahih. Bawah sikit lagi hasan, baik. Bawah sikit lagi dhaif, lemah. Dhaif ada dua. Satu dhaif aula, dhaif yang baik yang boleh disokong oleh hadis-hadis lain boleh pakai. Satu dhaif munkar, dhaif yang memang tak boleh pakai langsung dah. Turun bawah sikit, ada disebut sebagai batil, ada disebut sebagai munkar, dan yang paling teruk maudhu', palsu. Jadi hadis ni tak boleh pakai, komplit tak boleh pakai. Habis ustaz dia ni tulis buku bawa hadis ni sebab dia tak tahu kata hadis palsu. Maka dia tak adalah berdosa. Tapi kalau kita tahu hadis palsu, kita pakai hukum ni apa? Al-Bukhari meriwayatkan hadis, kata Nabi, man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Siapa-siapa yang menggunakan hadis sedang dia tahu kepalsuan hadis tersebut, siap tempat duduk dia dalam api neraka jahanam. Ni duk ada kat dalam masjid, tempat duduk malaikat buat dah siap-siap dalam neraka jahanam. Bayangkan. Kenapa? Guna hadis palsu. Tu ya. Jadi hati-hati dah. Cuma kita nak bagi tahu bahawa tanggungjawab kita tetap ada untuk diri kita dan membawa keluarga kita berdakwah di dalam masyarakat kita, supaya mereka itu sama seperti kita, kenal Allah, kenal Rasul, kenal Islam, bersandarkan Al-Quran dan As-Sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bertitik tolak dari sinilah menyusulnya satu tanggungjawab ke atas saya, yakni penulis sama macam kita juga, iaitu tanggungjawab untuk menegakkan masyarakat Islam dan tanggungjawab menyampaikan Islam kepada masyarakat. AJK Masjid, alhamdulillah, dia diberi amanah besar, dapat jaga masjid, dan tanggungjawab dia adalah berusaha untuk mengimarahkan rumah Allah Ta'ala dengan tugasan pertama, imarahkan salat jamaah. Tugasan kedua, imarahkan majlis ilmu. Moga-moga tugasan salat jamaah dan majlis ilmu menghadirkan imarahnya silaturrahim masyarakat dia. Tu. Jadi AJK Masjid jangan risau kalau duit masjid tak ada, jangan risau. Sebab ini rumah Allah Ta'ala, biar Allah yang jaga. Tak payah susah sangat. Tak payah susah hati sangat. Jom terus, insya-Allah tidak ada kerisauan. Nabi sendiri pun tak ada apa-apa pun, tapi Allah yang bagi segala-galanya, insya-Allah. Jadi tanggungjawab adalah menegakkan masyarakat Islam. Masyarakat Islam nak tegak macam mana? Semalam saya ceramah di Mara HQ. Mara orang rumah nak ikut semalam, tapi saya kata tak payahlah kot, nasib baik tak bawa. Rupanya kat Mara tingkat 2 dengan tingkat 3, Medan Mara tu kedai baju banyak. Kalaulah saya bawa juga, rasanya 1,002 terbang. Okay. Jadi semalam saya ceramah 2 jam lebih, 2 jam setengah ceramah semalam dengan Mara, dengan staf Mara lah, untuk staf. Jadi kita bagi tahu bahawa tak ada benda lain. Hang jaga Allah, Allah jaga hang. Hang tak jaga Allah, Allah tak jaga hang. Senang cerita. Apa susah?
Hang cepat sikit pergi kepada Allah, Allah cepat pergi kat hang. Dalam pada tu soalan, ustaz, kami ni bergaduh laki bini, awak sampai ingat ustaz tak bergaduh ke? Ustaz pun bergaduh juga. Nama pun laki dengan bini, kan? Dah ada ustaz nak minta tolonglah ustaz weh, kalaulah jadi penceraian ke apa, macam mana cerita gini-gini. Rahmat dan rezeki Allah bukan hanya apa yang dia bagi, tapi apa yang dia ambil balik. Mungkin itu rahmat dan rezeki daripada Allah Ta'ala. Rahmat. Anak kita dia bagi umur 5 tahun dia ambil balik lah. Rupanya rahmat besar ketika dia ambil, dia simpan dalam syurga. Tunggu mak pak mati ya. Tu dia kelebihan dia. Kan, tu dia kelebihan. Dalam duk menega debu PKP yelek pocik, apa pun tak ada. Rupanya Allah bagi rahmat. Tiba-tiba dengan jatuhnya macam tu, kita bangun solat tahajud tiap-tiap malam. Dulu terkejut tiap-tiap hari. Tu nikmat. So bukan hanya apa yang Allah bagi itu rezeki, tapi Allah ambil juga rezeki. Bagaimana kita memegang apa yang telah ditakdirkan oleh Allah Ta'ala. Baik, langkah pertama dari tanggungjawab ini, dan merupakan langkah bersifat tabi'i dalam usaha ini, saya mestilah menjadikan rumah tangga saya sebuah rumah tangga Muslim. Tuan-tuan, kita ulang ayat tu nah. Langkah pertama, tanggungjawab ketua keluarga. Orang lelaki, ar-rijalun qawwamun 'alan nisa. Lelaki adalah ketua bagi orang perempuan. Ya, jaga-jaga orang perempuan, jangan dominan. Jangan dominan. Bang, keduri kahwin nak buat, tanya tarikh saya dulu. Menantu mana yang nak jadi menantu saya? Mai dulu, interview dengan saya dulu. Baju nak buat kalau apa? Tanya saya dulu. Caterer nak panggil caterer, tanya saya dulu. Bahaya. Kenapa? Sebab Nabi SAW sebut dalam hadis yang sangat sahih. Kata Nabi, seorang isteri yang gagal berterima kasih kepada suaminya, maka Allah tak pandang dia di akhirat nanti. Jangan pandai-pandai cakap. Bang, awak duduk diam saja. Start daripada menikah sampailah awak masuk menikah dengan saya bersekat buruk pun tak ada. Kan? Jangan sesekali. So itu ancaman yang sangat-sangat besar. Maka langkah tanggungjawab kita, sifat dia tabi'i. Tabi'i ni apa dia? Sepatutnya semua orang lelaki ada sifat untuk isteri dan anak-anak juga masuk syurga Allah Ta'ala. Kalau dia ada sifat nak pergi dengar ceramah, maka dia sepatutnya faham bahawa isteri dengan anak-anak juga perlukan ilmu. Kalau dia ada sifat untuk buat kebaikan, maka kena faham bahawa anak isteri juga begitulah. Jadi kita perlu ada sifat tabi'i ataupun asasi dalam hidup kita itu. Kemahuan semula jadi wajib ada pada ketua keluarga, yakni dia berubah dan dia mahu seluruh ahli keluarga dia berubah. So, apa tanggungjawab yang pertama? Menjadikan rumah tangga saya sebuah rumah tangga Muslim. Macam mana nak jadikan rumah tangga kita sebagai Muslim? Adakah perlu nak buat tulisan besar-besar macam masjid bubuh dekat rumah? Tak payah. Kan? Kita beli tulisan khat dengan Pakistan tu, sampai Pakistan tu balik, Pakistan tak main dah, tu pun tak reti-reti baca tulisan tu. Tulisan khat tu banyak bunga. Start daripada beli, dia gantung, dia pandang. Daripada tak ada kencing manis, dah ada kencing manis lah, tak reti-reti baca. Kan? Adakah rumah sunnah? Tak ada dalam hadis. Buat rumah ni bagi elok-elok, bagi kemas-kemas, sudahlah, yang tu je. Bagi bersih, itu sunnah lah. Bohong lah kalau dalam TV dia kata okey, buat macam ni, buat macam tu, buat macam ni, buat macam tu, buat itu. Kita takut-takut jadi macam kepercayaan orang lain pula. Hang kena buat pintu kok ni, hang kena buat dah. Dalam agama, dalam rumah Nabi SAW 4 segi ya. Rumah Nabi 4 segi ya. Hak tu ya. Ya, jadi tidaklah ada keperluan katakan okey nak mengislamkan ahli keluarga kita, rumah tangga kita mesti bentuk macam ni. Tak ada. Nabi tang tulah dia makan, tang tulah dia tempat tidur, dan rumah dia kecil. Sahabat nak masuk kena tunduk kepala. Maksudnya dia punya
Pintu tu rendah ya. Pintu rumah kita dulu buka 1 daun, lah pecah buat 2 daun. Tu dia punya. Nalar ke. Pintu tu pun kita tengok pintu istana dekat nak sama besar dengan pintu istana, pintu rumah kita. Sahabat masuklah rumah Nabi, dia kata, aku angkat tangan, belum habis tangan aku diangkat dah sampai bumbung. Bumbung rumah kita, bubuh 3 tangga lagi pun tak sampai tangki air tu. Tu pun tak bersyukur. Tu pun tak bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah. Maka kita nak bina rumah tangga Islam, rumah tangga Muslim adalah bukan rumah tu. Bukan rumah tu, tapi adalah kaedah dia. Kaedah dia, kalau mampu, belilah rumah yang ada 3 bilik. Tu saja. Kenapa ada 3 bilik? Jika mampu, maksudnya gitu ya. Suami isteri tidur sebilik, anak lelaki join sebilik, anak perempuan join sebilik, yang tu saja. Tapi kalau tak mampu, tak payahlah. Belilah rumah yang tak ada bilik, tak apa, bubuhlah border kat mana, tang mana yang mana patut je lah, tak ada apa. Buat takat mana yang kita, kalau mampu. Okay? Kemudian jagalah rumah tangga kita itu bagi bersih, elok dah. Tak ada, elok dah. Okay? Simple saja. Ajaklah rumah tangga kita tu dengan Al-Quranul Karim. Kan Nabi sebut, kita ni kalau duduk dalam rumah baca surah Al-Baqarah, tak cukup dengan Al-Baqarah, baca surah Ali Imran. Setan yang ada dalam rumah keluar, setan daripada luar tak boleh masuk dan tidak dapat dijangkaui oleh ilmu sihir. Tu Al-Baqarah dengan Ali Imran. Oh, kuat. Ustaz, pasang CD boleh tak? Nampak sangat pemalas. Dia kira nak pasang CD saja. Tu pun CD duk mengaji dia lena. Tu kadang-kadang manusia, ya. Maka gunakan kekuatan dan kesempatan untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, iaitu dengan membina ahli keluarga tu dulu faham kepada agama. Kita dulu faham kepada agama. Asas agama lah kita kena faham. Dari sudut rukun iman yang 6 tambah rukun Islam yang 5, bukan takat hafal. Bukan hafal nah, tapi memahami dan beramal dengan rukun tersebut. Insya-Allah. Kalau kita percaya kepada Allah Subhanahu Wa Taala, percaya kepada malaikat, kita yakin segala yang tu okeylah, tak ada masalah. Lepas tu kita solat, kita puasa, kita zakat. Kalaulah ini dilakukan dengan cantik, maka tak ada apa-apa dah. Semua akan terjaga dengan rapi asasnya. Ya, sama seperti semua kemampuan kita atau ilmu kita sampaikan kepada anak isteri kita. Mungkinlah dengan anak isteri ni kita tak reti lah nak bagi ceramah. Tapi tegurlah, yang awak tengok cerita Hindustan tak habis-habis. Zuhur dah nak habis, Hindustan belum habis. Kita orang dah balik masjid ni, kalau pergi ulang 6 kali pun dah balik. Awak tak, itu saja yang solat. Simple. Anak-anak pun macam tu. Adik, awak dah umur 16 tahun, keluar apa baju macam sarung nangka melekat ni, kan ya? Kecuali dia kata tak ada, adik nak pakai baju besar, mak tak bagi, tu mak pula. Kan bahayanya apabila manusia dia tidak kasih kepada ahli keluarganya. So tanggungjawab kita apa dia? Tanggungjawab kita adalah membina rumah tangga Muslim. Ya, rumah tangga Muslim. Maksudnya isi di dalam dia itu memahami Islam. Saya mestilah menyampaikan risalah Islam kepada masyarakat kecil saya yang terdiri daripada ahli keluarga saya. Kan? Kalau kita belum kahwin, mak bapak kita pun kita kena buat reminder juga. Remind. Ya, adik-beradik kita dan sebagainya. Siapa-siapa sahajalah. Ya, siapa-siapa sahaja. Isteri-isteri saya tak termasuk saya lah. Itu isteri-isteri 2. Tu kan ya. Kalau ada sebagian ustaz dia kata bukan isteri, kalau isteri tu 3 isteri. 3 tu 3, tu is 1, tu baru 1. Okey. Jadi siapa yang ada ahli keluarga lagi ramai, lagi tanggungjawab dia besar untuk diperkenalkan kepada Allah. Isteri kita kena diperkenalkan kepada Allah, anak-anak kita dan seterusnya kepada kaum kerabat yang dekat. Dan inilah yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di awal permulaan. Hari ini alhamdulillah Jabatan Agama seluruh Malaysia apabila nak berlakunya sebuah perkahwinan
anak saya patut menikah raya ketiga. Hari tu tak jadi PKP sampai lah tak jadi. Kau nu kata SOP, kau ni kata SOP, kau nu kata SOP, nanti sat dulu nu nak pergi menikah di Sabah susah. Dapat pula orang jauh. Kan jenuh pusing tak jadi, tunggulah sat dulu. Kan Jadi orang yang nak menikah zaman lah ni alhamdulillah. Apa yang alhamdulillah? Jabatan Agama pastikan mereka tu pergi kursus dulu. Hari Sabtu dengan hari Ahad jadilah, walaupun pergi kursus tu minta darah banyak. Bukannya faham sangat pun. Masa pergi kursus tu pun dah buat dosa dah. Lebih dua orang. Kan? Tunang tu naik motor RZ, peluk, menyengit, terjongkit. Iya. Awal-awal dah buat dosa dah. Awal-awal pergi satu kereta, pergi kursus. Lepas-lepas habis kursus, pergi tempat lain pula. Tu. Siapa tanggung dosa? Mak bapak. Mak bapak. Tapi mak bapak buat tak peduli, tak apalah dik, tu kan tunang hang. Mak tu terlupa dia dulu tunang 16 kali baru menikah dengan ayah. Dia terlupa, kan? Maka tolong bahawa dakwah paling awal adalah kepada ahli keluarga kita, yang Nabi selalu peringatkan kita dalam Al-Quran, surah Asy-Syu'ara, surah 26 ayat 213 hingga ayat 215, di mana Allah Subhanahu wa taala mengingatkan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, fala tad'u ma'allahi ilahan akhar fatakuna minal mu'adzabin wa anzir 'ashiratakal aqrabin wahfidh janahaka liman ittaba'aka minal mu'minin. Oleh itu janganlah kamu menyeru dan menyembah Tuhan yang lain di samping Allah, yang menyebabkan kamu termasuk golongan orang-orang yang diazab, dan berilah peringatan kepada kerabatmu yang terdekat, dan rendahkanlah dirimu terhadap orang-orang yang mengikutimu, iaitu orang-orang yang beriman. Nabi, Allah perintahkan kepada dia buat apa? Iaitu jangan sembah Allah dan juga orang lain. Jangan buat gitu. Maksudnya menduakan Tuhan, mentiga, syirik. Nak sembah Allah semata-mata, dia tak boleh. Atau sembah yang lain, tak sembah Allah, lagi jahat. Sembah Allah macam Allah, kita orang Melayu, orang Jawa, orang Banjar ni dia suka jumpa bomo. Ustaz, sakit kepala lutut Ustaz, oi, tak tahu ada orang buat rasanya. Lutut siapa nak buat? Ada orang buat Ustaz, oi, jumpa bomo nang buti nang kui, buti kui. Dah macam-macam lah marut. Sakit lutut tu itu rahmat daripada Allah Ta'ala. Habis dah. Sampai azan saja kan? Sampai sikit lagi, 2 minit. Tak, saya pun nak ikut SOP juga sebab makan pun tak ada. Okay. Tak apa, kita sambunglah sikit lagi, sambung sikit insya-Allah. Nak bagi tahu bahawa tolong buang penyakit-penyakit tu. Jangan duk pergi jumpa bomo lah, itulah inilah apa semua. Bomo urut tak apalah. Awak sakit bengkak ke apa, pergi urut apa ni, dia tengok. Hei, ada ni. Ada saja. Bila dia kata adanya tu, kadang ustaz-ustaz pun pembohong juga. Betul. Jadi ada. Tapi jin Islam dia ni mana dia tahu? Tu kan. Dan macam-macam keadaan. So hati-hati nah, jangan nak fikir yang bukan-bukan. Pilah tang mana pun, jangan lupa yang kita ada Allah Ta'ala. Apabila Allah telah mengizinkan sesuatu itu berlaku atas kita, maka pertama kena ada sifat redha, sebab dia dah izin. Kalau dia tak izin, tak jadi. Dan kedua, ada pengajaran yang dia cuba nak bagi pada kita, cuma kita saja yang tak apa faham. Kan terang macam matahari sekalipun, tapi kalau kita duduk pejam mata memang tak nampak. Memang takkan nampak sampai bila-bila. Itulah kaedah dia. Okay? Okey, baik. Kita selesaikan sikit lagi dalam ayat Quran ni saja. Baik. Di sinilah bahawa Nabi disuruh menyeru kepada kita supaya kita jangan menyembah selain daripada Allah, kerana orang yang menyembah selain daripada Allah atau Allah yang menggabungkan Allah dengan kuasa-kuasa lain, orang-orang ni, mereka ini fatakuna minal mu'adzabin, di akhirat nanti mereka akan memperolehi azab. Memperolehi azab. Wahfidh, dan kemudian disebut di sini, berilah peringatan kepada kerabatmu yang terdekat. Siapa-siapa yang dipanggil sebagai mahram kekal,
mahram keturunan, darah daging yang tak batal wuduk, itu kerabat dekat. Jangan jadi macam orang Melayu. Orang Melayu semua dia pakai dekat. Sepupu. Mak kata tu sepupu hang tu. Sepupu hang nama Syarifah apa. Yang kau ni nama Syahrul. Tu pi salam dengan sepupu hang. Jumpa sepupu salam, cium tangan, peluk, cup cak belaga pipi. Sepupu dia bukan mahram, dia boleh dikahwini dan batal wuduk. Tak boleh pandai-pandai. Nabi menikahi sepupunya Zainab Al-Jahsh. Kan ya? Jaga-jaga. So orang Melayu terlebih adat daripada ibadat. Ya, memang kita disuruh berbuat baik kepada kerabat-kerabat kita, tapi ada had, ada hukum hakam yang perlu kita letakkan dalam corak kehidupan kita. Jadi kaum kerabat yang terdekat, tanggungjawab kita apa tadi? 3, kenalkan Allah kepada mereka, kenalkan Rasul kepada mereka, kenalkan Islam kepada mereka. Sumbernya Al-Quran dan As-Sunnah Nabi SAW. Dan rendahkanlah dirimu. Maksudnya apa? Ajak mereka secara perlahan-perlahan. Bagi peringatan, jangan kata hampa tak buat habis masuk neraka saja. Nanti sat dulu. Didikan memperkenalkan Allah, bagi janji yang Allah janji. Tengok Allah janji buat macam ni masuk syurga, buat macam ni dapat kebaikan, buat macam ni dapat pahala. Yang tu dulu. Jangan dakwah dalam keadaan suka caci maki orang. Jangan. Sebab tukang cakap macam saya ni pun dosa ni, tak tahu nak cakap lah, berlambak-lambak. Kan ya? Jadi macam mana nak cerita? So kita kongsi kebaikan, kita kongsi, dan paling penting, apa yang kita nak sebut paling besar dalam jiwa kita malam ini, perlu ada pada kita semua ni yang lelaki yang jadi ketua keluarga, bahawa ingin sama-sama bawa ahli keluarga kita masuk Islam, masuk syurga dengan beramal dengan Islam. Hak ni paling penting. So itu saja. Yang panjang kita duk cakap tu, matlamat tu kena ada. Kalau tak ada, ini sifat tabi'i ni, bahaya. Sifat dalam diri kita nak semua dapat kebaikan, kalau tak ada, maka itu satu mara bahaya yang sangat-sangat bahaya. Ya. Wallahu a'lam. InsyaAllah, moga-moga Allah bagi kebaikan. Kita tak buka soalan lah, ikut SOP. Ikut SOP, makan pun tak ada. Ada. InsyaAllah, moga-moga Allah anugerahkan kebaikan. Saya nak ucap jutaan terima kasih. Datang awal tadi dah ada orang bagi wakaf. Nurliah Arifin, Hajah Nurliah Arifin, dan seluruh ahli keluarga dia lah, pasangan hidup dia, ahli keluarga dia dan sebagainya lah. Ya, moga-moga wakaf kepada pusat tahfiz kami ni. Pusat tahfiz saya masih tutup lagi, saya tak berani nak buka sebab pergi taklimat daripada 18 hari bulan 3 tu kita start tutup, sampailah hari ni kita tutup, dan sepatutnya boleh buka semalam lah. Dulu semalam, hari ni. Tapi disebabkan pergi taklimat, Jabatan Agama Islam bagi SOP tu macam tak mau bagi buka. SOP dia agak-agak ni. Tapi tak apalah, kita faham lah kan. So macam mana nak buat? So kita kena ambil masa untuk buat itu, buat ini, buat itu, buat ini. Dan saya bagi tarikh kepada parent, hantar anak pada 9 hari bulan 8. Lagipun raya haji pun dah nak sampai. So 9 hari bulan baru mereka balik ke pusat pengajian, InsyaAllah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalam ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, ya Rahman, ya Tuhan kami mohon padamu ya Allah, ampuni dosa kami ya Allah, dosa ayah dan ibu kami ya Allah, dosa pasangan hidup kami ya Allah, dosa anak-anak dan seluruh ahli keluarga kami ya Allah, dosa kaum kerabat kami yang dekat maupun yang jauh ya Allah, dosa umat muslimin wal muslimat yang hidup maupun telah meninggal dunia ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, bantu kami dalam kami mengingatimu ya Allah, bantu kami dalam kami bersyukur padamu ya Allah, bantu kami dalam kami memperbaiki amal ibadah terhadapmu ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, kurniakan pada kami hasrat bagi membangunkan keluarga kami, keluarga yang diradai oleh Allah Subhanahu wa taala. Bantu kami dalam keadaan kami yang sangat lemah ini ya Allah. Ya Rahman, ya Rahim, ya Hayyu, ya Qayyum, ya Zal Jalal wal Ikram. Ya Allah,
Kami mohon ya Allah, kurniakan kebaikan kepada pewakaf yang diberi pada saat ini ya Allah. Kurniakan ketenangan dan rezeki yang mulia bagi mereka ya Allah. Kurniakan kedamaian kepada ahli keluarga mereka ya Allah. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.